Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Apa khabar? Cikgu harap semua murid berada dalam keadaan sihat sejahtera. Bertemu lagi kita dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 1 dengan tajuk Pondok Malaysia. Hari ini kita akan belajar kemahiran menulis. Di dalam kemahiran ini, murid diminta mengedit teks dengan tanda baca yang betul. Sebelum itu, mari kita lihat dahulu apa itu tanda baca. Tanda baca biasanya digunakan dalam ayat untuk memberikan isyarat kepada pembaca supaya membaca dengan intonasi yang betul. Seterusnya, mari kita lihat contoh tanda baca berserta penggunaannya dalam ayat. Yang pertama, tanda noktah. Tanda noktah digunakan pada akhir ayat. Contoh ayat, Maria sedang menonton televisyen, di mana tanda noktahnya diletakkan selepas perkataan televisyen. Yang kedua, tanda koma. Tanda koma digunakan untuk mengasingkan kata yang berturut-turut yang terdapat di dalam ayat. Dan yang kedua, tanda koma juga digunakan untuk berhenti sebentar. Contoh ayat, Datuk menanam terung, sawi, cili dan bayam. Dan ayat yang kedua pula, selepas makan, Aina cuci tangan. Seterusnya yang ketiga, huruf besar. Huruf besar digunakan pada huruf pertama dalam ayat dan huruf pertama dalam kata nama khas. Contoh ayat, kakak siram pokok bunga. Huruf K untuk kakak tulis dengan huruf besar kerana ia terletak pada awal ayat. Yang kedua, Haikal tinggal di Taman Nusa Damai. Perkataan Haikal dan Taman Nusa Damai merupakan kata nama khas. Jadi perlu ditulis dengan huruf besar pada awal huruf tersebut. Kita teruskan lagi pembelajaran kita dengan membuat latihan. Murid diminta buka buku aktiviti muka surat 10. Bila arahannya, salin ayat dengan tanda baca yang betul, di mana murid-murid dikendaki meletakkan tanda baca yang betul, kemudian tulis semula ayat tersebut dalam ruangan yang disediakan. Kita lihat soalan 1. Sekolah Jago mengadakan sambutan bulan kemerdekaan pada setiap tahun. Baiklah, di situ ada dua pilihan jawapan. Jadi kamu perlu memilih sama ada tanda noktah atau tanda koma. Jadi apa jawapannya? Ya, betul. Jawapannya ialah tanda noktah sebab ia terletak pada akhir ayat. Jadi murid-murid perlu tulis semula ayat tersebut dengan meletakkan tanda noktah pada akhir ayat. Soalan kedua. Pertandingan hiasan kelas diadakan pada bulan ini. Jadi apa jawapannya? Ya, jawapannya ialah tanda noktah kerana ia terletak pada akhir ayat. Salin semula ayat tersebut. Baiklah, soalan ketiga. Murid tahun 1 pintar membawa gambar pemimpin bendera dan keratan majalah. Bagaimana kita hendak menulis ayat tersebut? Jadi murid-murid boleh tulis, murid tahun 1 pintar membawa gambar pemimpin, kemudian letakkan tanda koma, bendera dan keratan majalah. Kemudian letakkan pula tanda noktah pada akhir ayat. Soalan keempat. Mereka menggantung bendera pada pintu, tingkap dan dinding. Di manakah kamu perlu letakkan tanda koma atau tanda noktah? Kamu boleh tulis, mereka menggantung bendera pada pintu, kemudian letakkan tanda koma, tingkap dan dinding, kemudian letakkan tanda noktah. Baiklah, soalan yang kelima pula. Setelah dihias, kelas mereka menjadi cantik dan ceria. Di manakah kamu perlu letakkan tanda koma dan tanda noktah? Ya, jadi kamu boleh tulis, setelah dihias, letakkan tanda koma, kelas mereka nampak cantik dan ceria. Dan letakkan pula tanda noktah. Di dalam ayat ini, murid-murid perlu berhenti sebentar selepas perkataan dihias. Seterusnya, lihat pula muka surat 11. Arahannya, tulis semula cerita di bawah dengan tanda baca yang betul, di mana murid-murid dikehendaki mengesan dan mengenal pasti kesalahan tanda baca, kemudian betulkan kesalahan tersebut. Baiklah, mari kita baca cerita bersama-sama.
Hari kebangsaan hampir tiba. Normi dan Abang Norman menghias basikal. Dia mahu basikalnya nampak cantik. Normi mengambil jalur gemilang, bunga raya dan tali. Dia meletakkan bunga raya di hadapan basikal. Jalur gemilang pula diikat di belakang basikal. Normi berasa bangga kerana basikalnya cantik. Baiklah, murid-murid dapat kesalahan tanda baca dalam cerita? Okey, mari kita cari bersama. Baiklah, kita lihat baris pertama. Baik, perkataan Abang Norman. Okey, Abang Norman merupakan nama khas bagi manusia. Jika nama khas, perlu ditulis dengan huruf besar pada awal perkataan. Jadi, kita perlu tukarkan huruf A kecil kepada A besar pada perkataan Abang. Baiklah, lihat baris 2. Okey, perkataan dia, di mana D ditulis dengan huruf kecil. Sepatutnya ditulis dengan huruf besar kerana perkataan D terletak pada awal ayat. Kita teruskan lagi. Baik, lihat baris 3. Okey, Normi mengambil jalur gemilang, bunga raya dan tali. Dalam ayat ini, terdapat perkataan yang ditulis secara berturut-turut, iaitu jalur gemilang, bunga raya dan tali. Jadi, kita perlu letakkan tanda koma selepas perkataan jalur gemilang. Kita lihat pula baris 4. Dia letakkan bunga raya di hadapan basikal. Baik, huruf pada awal ayat ditulis dengan huruf kecil dan pada akhir ayat pula tidak ada tanda nokta. Jadi, murid-murid perlu tukarkan huruf D kecil kepada huruf D besar dan pada akhir ayat letakkan tanda nokta. Kita lihat pula ayat yang terakhir. Dalam ayat tersebut juga tiada diletakkan tanda nokta. Jadi kamu dikendaki letakkan tanda nokta pada ayat tersebut. Okey, Normi berasa bangga kerana basikalnya cantik. Kemudian letakkan tanda nokta. Langkah seterusnya, kamu dikendaki menulis semula cerita dengan tanda baca yang betul pada ruangan yang disediakan. Tulis dengan kemas dan cantik. Cikgu harap murid-murid dapat menyiapkan tugasan yang telah kita bincangkan sebentar tadi. Okey, setakat ini dahulu pembelajaran kita untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada pembelajaran yang akan datang. Baik, jaga diri semua. Jumpa lagi. Bye.